Okey, hari ni kita nak bincang soalan yang berkaitan dengan 53D. Soalan latihannya ialah muka surat 160. Okey, soalan nombor 1, bila kita baca soalan dia tu, yang pertama sekali kamu kena kamu kena label lah apa yang image, apa yang itu ialah objek. Okey, jadi sini berdasarkan daripada soalan ialah K ialah image bagi segitiga H. Maksud di sini ialah kamu kena ni lah. Kamu label lah sikit dalam ni. K itu ialah image. Manakala H tu ialah objek. Okey, seterusnya dia minta dia berlakunya gabungan transformasi PQ di mana dia berlaku bila dia berlaku Q dulu, barulah berlaku P. Maksudnya kita kena tengoklah apa yang telah berlaku pada P dan juga Q tu. Okey, jadi untuk macam mana H tu boleh jadi K. Okey, H tu boleh jadi K. Sekarang ni kita tengok dia ada dua je. Dua je objek yang ada situ. Dua bukan objek, dua je bentuk yang ada situ. Maka H tu dia tak terus jadi K. Okay, H tu dia tak terus jadi K. H tu dia akan jadi satu lagi, nama dia ialah H prime. Ataupun image yang pertama bagi H. Jadi biasanya kalau kita nak bagi senang untuk soalan ni. Okay, nak bagi senang dan mudah, langkah dia ialah kamu jadikan sebiji lagi H tu duduk dalam K. Satu lagi sebab dia berada kedudukan yang sama. H, bucu dia duduk atas ni, dia sama dengan atas ni. Kedudukan dia sama. Bucu dia yang di kaki dia pun berada pada kedudukan yang sama. Location dia yang sama. Jadi sini kita boleh bayangkan sebenarnya bila dia kekal pada kedudukan orientasi yang sama, maka sebenarnya H tu akan jadi proses yang pertama H prime dia tu ialah translasi. Sebab orientasi dia sama. Bucu duduk atas, bucu pun duduk atas. Kaki duduk bawah ni, semua kaki duduk sama tu. Maka dia sebenarnya ialah translasi sebenarnya. Okey, maksudnya sini dia akan beraja Q ni dia akan jadi proses translasi dulu. Dia akan jadi translasi dulu. Bila jadi translasi, biasanya bila kita tengok dia makin berubah bentuk dia, P ni akan jadi pembesaran. Macam tu. Jadi bila translasi sini, kita boleh tengok, okey, ada satu kaedah dia ialah kita boleh jadikan H tu, yang original atas yang objek tu, kita jadikan dia duduk dalam K ni. Kalau kamu boleh jadikan dia dalam K, dia akan jadi bentuk macam ni. Oh, sorry. Saya buat color lain ni. Saya buat color hijau ni. H tu, H yang duduk di luar objek ni, yang objek ni. Tu. Bila kita lukis balik. Tu, H tu boleh duduk situ. H tu boleh berada di dalam K tu. Jadi situ ialah nama dia ialah H prime yang hijau tu. Yang hijau ni saya buat tulisan hijau ni. Hijau ni nama dia ialah H prime. H prime. Okey, jadi bila H ni, bila kita tengok bucu dia ni, bucu objek. Okey, bucu objek bila kita tahu dia translasi sebab orientasi dia sama. Orientasi dia sama maksud dia kedudukan yang bucu duduk atas pun kekal dengan bucu duduk atas tu. Okey, jadi sini kita boleh tengok bila dia translasi 1, 2, 3, 1, 2 dia ni. 1, 2 je sebab nak sampai ke bucu yang atas dia ni. Okey, 1, 2, dia mesti ke kanan dengan ke kiri. Okey, kemudian dia bergerak bawah 1, 2, 3. Okey, maksudnya sini ialah translasi dia sebenarnya merujuk pada translasi 2, -3. Maksud dia berlaku proses translasi dulu. Yang pink ni dia akan jadi hijau dulu. Okay, bila dia jadi hijau tu cara dia ialah dia sebenarnya merujuk pada proses translasi. Sebab orientasi dia kekal dengan orientasi yang sama. Kalau dia putaran dia berubah kedudukan dia tu. Kalau dia berubah kedudukan dia. Kalau dia pantulan dia macam konsep yang lipat tu. Okay, jadi sini dia ialah translasi. Jadi bila translasi dia mesti ada pergerakan kiri kanan atas bawah. Kebutalan sini ialah ke kanan 2, ke bawah 3. Maksud dia ialah 2 -3. Ke bawah -3 lah sebabnya dia bergerak 3 unit ke bawah. Okay, dia akan jadi proses, situ ialah proses Q tu merujuk kepada translasi. Kena hati-hati dalam ejaan dia tu. Ada pelajar dia ajar translasi, translasi. 2 -3. Yang ni dikira sebagai salah lah. Sebabnya kamu tertinggal perkataan S. Jadi bila kamu nak perihalkan dia,
kamu kena nyatakan ataupun kamu mesti eja dia dengan betul-betul. Tak boleh eja kesilapan ejaan. Walaupun jawapan kamu 2 negeri 3 tu betul, dikira sebagai salah sebab kamu silap dalam menyatakan transformasi yang berlaku. Okay. Bila dia jadi proses yang hijau ni, pink jadi hijau. Bila dia jadi hijau tu, barulah hijau tu akan jadi yang besar sekali ni. Saya buat dengan color kuning ni. Jadi yang kuning tu, okay, yang kuning tu dipanggil sebagai proses P lah. Okay, jadi kita tahu bahawa dia Q dulu. Masih berlaku Q, kemudian berlaku P lah. Okay, P tu ialah proses, nama dia ialah pembesaran. Hijau jadi pada kuning tu, dia pembesaran tu. Dia pembesaran lah. Daripada kecil jadi kebesar. Ataupun kadang-kadang dia jadi daripada besar jadi kecil pun masih lagi pembesaran. Okay, pembesaran macam saya bagi tahu sebelum ni, dia kena ada pembesaran. Dia kena ada faktor skala. Satu lagi dia kena ada pusat. Okey, pusat pembesaran. Ataupun kamu nak tulis pusat saja pun dikira betul tu. Pusat pembesaran bila dia share bentuk yang sama dalam dia tu, ada satu bentuk dalam dia, maka pusat pembesaran dia biasanya akan berada di bucu yang dia kongsi tu. Maksud dia sini pusat pembesaran dia. Senang nak tahu sinilah sebabnya dia share dia ada dalam bentuk yang sama sini. Okey, yang ni. Okey, pusat pembesaran dia ialah 54. Bila kita nak tahu pusat pembesaran, kamu kena sambung bucu dengan bucu yang sepadan. Sebab dia duduk pada kerukan yang sama sini, kebetulan tu, maka dia ialah 54. Pusat pembesaran dia ialah 54. Mesti tulis dah bentuk koordinat. Jangan tulis dah bentuk translasi. Okey, kemudian faktor skala. Okey, nak tahu berapa faktor skala dia? Okey, bila kamu nak tahu faktor skala ialah cara dia ialah panjang image per dengan panjang objek. Okey, maksud dia sini kamu kena tengok berapakah panjang sisi dia sini ni. Okey, bila kamu hitung panjang sisi dia, yang hijau ni, panjang image dia, sorry, yang kuning ni, kamu kira dia, kotak dia ialah bilangan dia. Bila kamu kira bilangan kotak dia tu, faktor skala dia, sekejap, nak tengok sini ni. Kita boleh kira yang ni lah, yang hijau ni. Yang hijau ni 2 petak ni. Yang hijau ni 2 petak ni. Kalau kita buat kiraan secara ni lah. Yang hijau ni 2 petak. Yang kuning 1, 2, 3, 4. Yang kuning ni 4. 4 per dengan yang hijau tu ialah objek dia. Yang hijau tu panjang dia ialah 2. 1, 2. Maka dia ialah 2. Okey, faktor skala dia 4 per 2. Sebenarnya kita kena jadikan daripada sebutan terendah, maka jawapan dia ialah 2. Jadi pembesaran dia ialah faktor skala 2, pusat pembesaran 5, 4. Okey, yang itulah untuk jawapan soalan nombor A tu. Ni jawapan A lah ni. Dalam Excel dia biasanya dia akan bagi ruangan jawapan kat kita tu. Okey, yang itulah jawapan untuk A. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B dia minta sini perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan transformasi PQ. Maksud dia H tu dia jadi H prime dulu baru jadi K tadi kan. Okey, jadi sini dia minta nyatakan transformasi tunggal je. Maksud dia H tu terus jadi K. Okey, boleh tak H terus jadi K ni? H terus jadi K ni sebenarnya lagi senang sebabnya dia merujuk kepada pembesaran sini. H jadi K memang dia akan jadi pembesaran tu. Pembesaran. H nak jadi K, H nak jadi K ni. H ni ialah objek. K tu dia image. Maka H nak jadi K, sini pun lagi senang kita boleh nampak ni sebab dia ialah pembesaran. H jadi K makin besar tu. Okey, jadi sini pembesaran macam saya bagi tahu sebelum ni, yang mesti ada faktor skala. Faktor skala. Bukan faktor skalar no. Okey, kalau kamu ragu-ragu faktor skala ke skala faktor, kamu tengok pada ruangan formula kamu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia bagi scale factor. Kalau bahasa Melayu dia bagi faktor skala. Kita ambil yang bahasa Melayu lah ni, faktor skala. Jangan tulis skala faktor. Jangan terbalik tu. Kalau kamu ragu-ragu faktor skala ke skala faktor, jadi kamu tengok pada ruangan formula. Dia mesti satu itu, dalam bahasa Melayu dia adalah faktor skala. Kemudian macam biasa kita kena ada pusat pembesaran. Okey. Macam mana hijau, macam mana yang H tu jadi K, maka cara dia tadi sebab dia share tadi, yang ni, kita sambung bucu yang sepadan untuk cari faktor skala dia. Pusat pembesaran. Yang hijau dengan hijau tu
purple dengan purple ujung kaki dia ni. Okay, yang puncak dia yang orange ni. Kita sambunglah. Okay, bila kita sambung, ambil pembaris kamu. Kamu ambil pembaris ni. Pembaris kamu sambung je lah sebabnya dia merujuk pada apa. Okay, kamu sambung tu. Kita sambung hijau tu. Kita sambung hijau ni. Kamu ambil yang hijau ni, kamu sambung ni. Hijau. Okay, kita sambung yang purple dengan yang gay purple ni. Nampak lah tu pusat pembesaran dia tu. Okay, kita sambung yang orange dengan orange ni. Sambung 2 titik pun tak apa lah. Tapi tak apalah, kita buat 3 titik ni. 3 bucu yang ada ni. Dia mesti bersilang pada 1 titik. Dia mesti bersilang pada 1 titik. Okay, jadi titik persilangan dia. Yang ni lah titik persilangan dia ni. Titik persilangan dia tu dinamakan sebagai pusat pembesaran. Kamu kena baca lah koordinat dia. Koordinat dia adalah 1, 10. Okay, jadi faktor pembesaran dia, pusat pembesaran dia adalah 1, 10. Okay, faktor skala. Okay, jadi macam tadi juga bila kita nak kira faktor skala, kamu kena kira kotak panjang kotak yang sepadan lah dengan dia. Kamu kotak yang sepadan. Macam tadi juga saya rasa ni 2 juga ni nilai dia ni. Bila kita hitung nilai dia. Okay, sini dah dapat dah tadi ni. Kamu kira lah sini 2 kotak. 2 kotak tu. Sini ialah 1, 2, 3, 4. 4 kotak tu. Sebenarnya nak kira dia tu dia condong sikit pengiraan dia tu. Kotak dia condong sikit tu. Okay, jadi sini akan dapat faktor skala dia ialah 4/2 sama dengan 2. Kena pastikan bahawa faktor skala dia ialah lebih besar daripada 1. Sebab dia, image dia makin besar. Maka dia ialah nilai dia sama faktor skala sama dengan 2. Jadi dalam biasanya pemarkahan, tulis pembesaran 1 markah, tulis faktor skala dengan betul 1 markah, tulis pusat pembesaran dengan betul ialah 1 markah. Maka markah dia ialah 3 markah untuk soalan tu, untuk soalan B. Okey, selanjutnya untuk soalan C. Okey, untuk soalan C. Okey, soalan C ni bila ada perkataan luas je, bila kita baca ni luas segitiga K ialah 10 unit. 10 unit persegi, ini adalah 10 unit. K ni dia minta kira berapakah luas H. Jadi sini kita gunalah IOK kuasa 2. IOK kuasa 2 lah untuk carikan nilai dia. Jadi sini jadi untuk selesaikan soalan yang soalan C. Okay, untuk soalan C kita gunakanlah IOK kuasa 2. Okay, soalan dia I itu ialah 10 sebabnya dia bagi K tu ialah 10. Image lah 10. Sama dengan O tu ialah luas H. O tu ialah luas H. O tu luas H, maksud sini ialah luas H. Luas H darab K kuasa 2. K kita tadi ialah berdasarkan apa yang kita dapat pada faktor skala tadi. Kita kena ambil baliklah darab dengan 2 kuasa 2. Jangan lupalah bila kamu cuba selesaikan soalan berkenaan luas, pastikan kamu tulis dulu formula. Kamu tulis dulu formula supayanya kamu tak tertinggal kuasa 2 ni. Kadang-kadang pelajar yang terror ni dia tertinggal kuasa 2 tu. Habislah markah dia lah untuk soalan mengira luas tu. Jadi sini kita akan dapat bila kita cuba selesaikan, boleh guna kalkulator pun boleh. Jadi sini akan dapat 10 sama dengan luas H darab dengan 4. Maka nak cari luas H, yang ni boleh teruskan kalkulator pun boleh ni. Luas H sama dengan 10 bahagi dengan 4. 10 bahagi 4, jadi luas H sama dengan 10 bagi 4 tu kamu dapatlah 2.5 unit persegi. Okey. Yang itulah jawapan dia. Ataupun pelajar tak mau buat bentuk perpulahan, pelajar juga boleh tulis dalam bentuk nombor pecahan 5/2 unit kuasa 2 unit persegi. Okey, ada 2 pilihan lah. Kalau jawapan dia panjang, perpulahan dia panjang, saya showkan kamu gunakan kamu gunakan je nombor pecahan untuk dapatkan jawapan. Untuk tulis jawapan yang betul. Okey, selesailah untuk soalan nombor 1. Okey, kita masuk soalan nombor 2. Okey, kita masuk soalan nombor 2. Nombor 2 ni soalan dia ni aras tinggi sikit ni. Tapi tak apalah, dia bagi dalam bentuk situasi ni. Situasi dalam kehidupan seharian kita lah ni.
Sekejap. Saya copy balik sini soalan dia. Okay, soalan nombor 2. Okay, kalau ada soalan boleh tanya lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia menunjukkan pelan bagi suatu taman tema air. Okay, kawasan berwarna merupakan kawasan terowong. Okay, kawasan berwarna tu ialah kawasan terowong. Manakala P, heksagon P dan heksagon Q ini adalah medan selera. P dengan Q tu ialah medan selera. Medan selera. Okay, yang berwarna tu ialah terowong. No? Warna tu ialah terowong. P tu dengan Q ialah medan selera. Semasa pembinaan Taman Tema Air, arkitek telah menggunakan konsep transformasi untuk mereka pelan Taman Tema Air ini dengan keadaan Q ialah image bagi P. Okey, kita kena tahulah sini ni. Label siap-siap. Q tu ialah image bagi P. Manakala P ni ialah objek lah ni. Okey. Mesti label. Kadang-kadang pelajar tertukar tu. Q tu ialah image, P tu ialah objek. Di bawah suatu pantulan. Okey, maksud dia sini ni, P akan jadi Q menggunakan ataupun berlakunya transformasi pantulan. Okey, transformasi pantulan. Manakala A prime, B prime, C prime, D prime, E prime dan juga F prime tu ialah image bagi P. Maksud dia, yang besar ni merupakan image bagi P di bawah transformasi UV. Okey, UV sini ni. Okey, UV ni maksud dia ialah dia berlaku proses B dulu baru berlaku proses U. Okey, maksudnya sini soalan A, tentukan paksi pantulan. Okey, tentukan paksi pantulan. Yang ni kita boleh tahulah paksi pantulan dia ni. Kalau pantulan tu dia simple lah sikit. Okey, bila pantulan P nak jadi Q tu sebenarnya memang dia bagi tahu pantulan ni. Dia bagi tahu pantulan siap-siap lah. Cuma kita kena tahu di manakah garis pantulan dia. Okey, P nak jadi Q tu. Okey, P nak jadi Q sebenarnya kita boleh ambil ni. Okey, sebab dia condong tu. Kita kena gunakan konsep lipat. Maksud dia P tu kita lipat jadi Q, maka lipatan dia di sini. Nampak tu lipatan dia tu. Jadi sini tajuk ni sebenarnya kamu kena gunakan imajinasi lah sikit ni. Imajinasi. Ambil pembaris kamu ni. Mungkin tak apa, sharp ni lukisan saya ni. Baris ni. Okey, situ. Kau tengok paksi pantulan tu dia berada pada garis sini ni. Tak kena sangat tu, Ustaz. Tak kena sangat tu, Jap. Pembaris saya ni bukan baris ni sebenarnya. Nak tanda pembaris tu. Sekejap. Dia sepatutnya macam ni lah ni. Okey, macam tu lah lebih kurang dia tu. Gambar rajah dia tu. Okey, paksi pantulan dia macam ni lah. Yang garisan oranye tu. Okey, yang garisan oranye tu. Okey, jadi sini. Okey, maksudnya bila kita berlakunya proses pantulan ataupun transformasi pantulan, maksud dia A ni dia akan berhenti di sini. Tak boleh tu, dia color lain tu. Kalau buah hijau ni. A ni dia akan duduk sini. B ni pula. Okey, B ni dia akan duduk sini. Okey, B duduk situ. Bila kita lipat tu. Tidak, kita lipat tu. Betul tu. Bila kita lipat. Okey. Jadi sini. Okey, jadi untuk tentukan paksi pantulan. Paksi pantulan tu garisan yang kita dah buat lah. Garis pantulan dia. Jadi untuk A. Garis pantulan dia sini. Okey, garis pantulan dia condong. Kalau dia condong kot ni. Okey, kalau dia condong macam ni. Sekarang sini ialah Y, sini ialah X. Okey. Contohlah saya ada baris ni. Yang tu. Yang ni ialah Y sama dengan X. Okey, maksud sini bila X kosong. Y kosong. X1
Y pun 1. X2, Y pun 2. Nah, X2, Y pun 2 ni. Okay, jadi sini akan dapat Y sama dengan X. Okay, jadi kalau dicondong macam ni, kalau kita tengok condong macam ni, okay, kalau kita condong macam ni, 0, X kosong, Y pun kosong. Betul tu. Okay, sini. Bagi tahu dah mar. Y sama dengan negatif X. Okay, kita dapat macam mana Y dapat negatif X ni. Okay, kalau X dia 1. Okay, kalau dia X dia 1, Y akan dapat negatif 1. Situ. Kalau X dia negatif 1, Y dia akan dapat 1 sini ni. Dia macam ni. Bila kita tengok kosong dengan kosong. X1, Y negatif 1. X negatif 1. Ni X negatif 1 di sini ni. Y dia akan dapat 1. Jadi sini akan dapat pantulan, paksi pantulan dia ataupun garis pantulan dia ialah Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Kalau kita dapat yang macam yang gambar ajar saya bagi tadi, Y sama dengan X. Kalau dia condong, dia kena setiap bucu yang sama tu. Setiap bucu yang sama tu, negatif 1, 1. Negatif 2, 2. Negatif 3, 3. Maka dia terbalik lah tu. Jadi dia akan sini akan dapat Y sama dengan negatif X. Okay, Y sama dengan negatif X. Okay, selesai soalan A. Okay, soalan B. Soalan B. Perihalkan transformasi U. Okay, U tu. Okay, U ni tak apalah sebabnya bila jadi P jadi ke Q. Lepas tu barulah Q tu akan jadi kawasan berwarna besar ni. Akan jadi kawasan berwarna besar ni. P jadi ke Q tu. Q jadi ke besar. Okay, Q ni. Q tu yang ni. Okay, Q. Dia jadi yang ni. Yang ni kita tahulah. Dia mestilah pembesaran tu. Jadi sini ialah pembesaran. Pembesaran. Macam saya bagi tahu sebelum ni. Pembesaran dia mesti ada faktor skala. Satu lagi dia mesti ada pusat pembesaran. Okey. Alhamdulillah soalan ni dia berada pada bucu yang sama ke tu. Jadi kamu kena tengok saya tu. Kita kena sambung lah. Kita kena sambung setiap bucu yang sepadan dengan dia. Okey, kamu sambung bucu yang sepadan dengan dia sini ni. P jadi Q, Q jadi besar. Pembesaran pada faktor skala. Okey, faktor skala dia. Okey, faktor skala panjang image per dengan panjang objek. Okey, panjang image dia. Yang ni cara dia. Yang ni cara dia yang hijau ni. Kita kira yang hijau ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang hijau tu 10. Nah. Yang hijau tu faktor skala dia 10 per dengan. Okey, kemudian kita kena kira panjang objek. Okey, panjang objek tu yang Q. Nah, sebab tadi P jadi Q. Maka panjang objek dia. Kamu kena kira tempat yang boleh kira kotak ni. 1, 2, 3, 4. Boleh kira macam tu. Jadi sini akan dapat 10 per 4. Yang tu pun boleh. Ataupun kamu nak ambil macam ni pun tak apa. Kamu kira sebab dia condong tu kamu kena gabunglah sikit. 1, 2, 3, 4. Setengah dengan setengah ni jadi 5. Okey, 5. Okey, jadi sini bila 5 kamu kena bahagi dengan yang sepadan dengan dia adalah 2. Ini 2. Yang ni 5. 1, 2, 3, 4. Gabung setengah dengan gabung setengah lagi jadi 5. Jadi 5 per 2 lah. Okay, ataupun kita kira yang boleh kira kotak tu. Macam saya buat tadi, saya kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panjang image. Dengan panjang objek dia ialah 1, 2, 3, 4. Jadi sini ialah 10 per 4. Okay, bila 10 per 4, kamu kena jadikan dia dalam sebutan terendah. 10 per 4, dia akan jadi 5 per 2. Kita jadikan dia dalam bentuk nombor pecahan. Kita jadikan dia dalam bentuk pecahan. 5 per 2. Kalau jadi 2.5 boleh tak? 2.5 pun tak apa. Tapi kalau boleh nak bagi supaya tak berlaku kesilapan penulisan, kamu buat dalam bentuk nombor ataupun buat dalam pecahan. Okey, pusat pembesaran. Okey, bila nak cari pusat pembesaran. Okey, bila nak cari pusat pembesaran macam tadi juga. Okey, Q jadi tempat berwarna. Jadi Q nak jadi tempat warna. Cara dia sini kamu kena sambung bucu yang sepadan dia. Sebab nak cari pusat. Okey. Maksud sini ialah F ni, F prime kamu kena sambung dekat bucu yang sepadan dengan dia di sini. Tu. Okey, A prime. A prime ni, A prime kamu kena sambung di sini.
Itu yang sepadan dengan dia. Kemudian yang hitam ni, B kena sambung dengan yang tu yang sepadan dengan dia. Jadi kita pun ambil pembaris. Kita ambil pembaris. Kita ambil pembaris dan cuba kita selesaikan dia ni. Nak cari pusat, kena sambung bucu yang sepadan. Okey, garis je lah. Garis. Tak jumpa lagi tu tempat bersilang. Kita sambung lagi yang biru tadi tu. Kita ada 2 biru dengan oren tu. Ambil pembaris lagi, biru dengan oren. Okey, saya tukar color ni, biru dengan oren, kamu sambung lagi. Nampak dah tempat bersilang dia ni. Yang tu. Kemudian kita sambung lagi, hitam dengan hitam, hijau lagi. Kita ada satu lagi hijau. Biasanya kita ambil 2 je lah. Tapi ni kita ambil 3 lah supaya nampak betul-betul jelas lah. Ini kita nampak pusat pembesaran dia ni. Tu, dia bersilang. Semua silang sini ni. Biru silang sini, hijau pun silang sini. Yang hitam tadi pun silang tempat yang sama ni. Semua je silang tempat sama ni. Maka pusat pembesaran dia ialah -5, -4. Okey, yang tu. -5, -4. Yang tu lah pusat pembesaran dia bila P jadi ke Q ialah pantulan pada garis Y sama dengan TX. Kemudian jadi pembesaran faktor skala 10/4 sama dengan 52. Pusat pembesaran dia ialah -5, -4. Cara dia kamu kena sambung bucu yang sepadan. Saya tulis note sikit sini. Sambung bucu sepadan. Ambil lah tiga titik yang 3 pasang titik tu. Okey, kemudian untuk soalan C. Okey, last untuk soalan C. Okey, untuk soalan C, untuk soalan C, soalan dia ialah dia bagi tahu sini luas medan selera P tu. Okey, P ni luas dia ialah 60. Okey, soalannya ialah diminta cari berapakah luas bagi kawasan berwarna ni. Maksud dia kawasan yang berwarna tu berapa luas dia. Okey, jadi sini bila hitam yang di luar tu 60, maka Q pun akan dapat 60 lah sebab dia sama saiz. Sebab dia sama saiz dengan sama bentuk. Okey, jadi sini macam biasa kita kena gunalah formula kita ialah luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Formula ni memang dia akan bagilah dalam kuasa. Ataupun cara nak ingat, I sama dengan I OK kuasa 2. Okey, sini dia bagi tahu berapakah kawasan berwarna, diminta cari berapa kawasan berwarna. Maksud dia, kamu kena cari kawasan luas image yang paling besar sekali. Kita kena tolak dengan kawasan hitam tu, 60 ni. Sebab dia sama saiz ni. Hitam P tu dia sama dengan hitam Q tu. Sebab dia 60 dengan 60. Sama bentuk dengan sama saiz. Okay, jadi sini luas image sama dengan I OK kuasa 2. Jadi I dia, I dia tak tahu berapa ni. I dia ialah yang besar tadi lah. Image tak tahu berapa. Sebab image tak tahu berapa ni. Objek dia ialah 60. Darab dengan K kuasa 2. K dia tadi ialah 5/2 kuasa 2. Kamu kena ambil K tu kamu kena dapatkan daripada pembesaran tadi. Okey, jadi kita akan dapat di sini luas image sama dengan, yang ni kena hitung pakai kalkulator lah ni. Kamu ambil 375 cikgu. 375. 60 darab dengan 5/2 kuasa 2. Aish. 5/2 sekejap. Okey, Ma dah bagi jawapan tu dah kira dah. Dapat 375. Okey, luas image sama dengan 375. Jadi yang ni baru luas image yang kawasan yang paling besar sekali tu. Yang ni baru kita dapat yang paling besar ni. Maksud dia yang paling besar sekali ni. Yang paling besar ni ialah 375 ni. Yang orange yang paling besar ni ialah yang kita kira ni 375 ni. Termasuk dengan yang hitam tu. Okey, 375 tu termasuk dengan yang hitam. 375 termasuk dengan yang hitam tu. Jadi dia soalan dia minta cari kawasan berwarna. Jadi untuk kira kawasan berwarna, jadi luas kawasan berwarna. Okey, luas kawasan berwarna
sama dengan 375. Kamu tolak dengan kawasan hitam tadi. Hitam tadi saya tulis dengan tulisan color hitam ni, tolak dengan 60. Akan dapatlah jawapan dia ialah 315 unit dia ialah meter square. Meter persegi. Okey, yang itulah jawapan dia. Okey, yang itulah jawapan dia untuk soalan number C. Okey. Kalau kamu silap unit. Kalau kamu silap unit ataupun kalau kamu tak tulis unit. Kalau kamu tak tulis unit pun diterima. Sebabnya ialah memang jawapan dia memang dalam meter square ataupun meter persegi. Memang unit dia meter persegi. Kalaulah kamu tak tulis unit pun dikira sebagai betul lah sebab dia akan anggap jawapan kamu tu sebenarnya dalam unit persegi lah tu. Meter persegi. Okey. Kecuali soalan ni ditukar kepada cm persegi. Yang tu kamu kena convert balik lah jawapan kamu. Jadi jawapan kamu ni kamu kena convert balik. Yang 315 tadi yang dapat ni, kamu kena convert lah kepada cm persegi. Dan ni kebetulan dia meter persegi, nak tulis pun tak apa, tak mau tulis pun tak apa. Jadi biasanya untuk soalan ni kalau ikut yang lepas, soalan ni dia akan gunakan unit yang sama. Kalau soalan dia meter square ataupun meter persegi, jawapan dia tu biasanya dia juga nak dalam meter persegi. Tak ada lagi lah setakat ni soalan dia minta convert unit. Okey, tapi kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang soalan dia saja dia nak perangkap kita. Unit semua dia bagi meter persegi. Tiba-tiba dalam last kali dia nak dalam cm persegi. Jadi kena hati-hatilah. Kena hati-hati dengan unit dia. Tapi biasanya soalan ni dia memang akan ikut unit yang asal yang diberi dalam soalan. Okey, habis soalan nombor 1 dan 2. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Cikgu.